Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu da'iyan ilaihi biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, para pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini Rabu 13 Safar 1445 bersamaan dengan 30 hari bulan 8 2023, kita mula semula tafsir Al-Quranul Karim selepas solat subuh di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian ini. Bagi insya-Allah ini adalah pusingan ataupun kali yang kedua setelah kita khatam siri yang pertama dalam siri yang lepas, yang kita mula pada 2016, 19 bulan 7 2016, khatam pada 25 hari bulan 8 2023. Maka pada hari ini kita mula sekali lagi tafsir untuk para jemaah nak cari tafsir. Yang kita nak baca nama dia Pimpinan Ar-Rahman. Nama dia Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Kita ini rasmi bagi negara Malaysia sebab mukaddimah dia ditandatangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada masa tu. Mula-mula dulu zaman siapa? Zaman Tun Abdul Razak. Tengok Tun Razak lagi dia punya tanda tangan ni. Kemudian bila cetak baru ditandatangani pula oleh Perdana Menteri yang selepasnya lah. Dia berubah-ubah lah. Kemudian kita pergi pula kepada kitab Arab yang saya baca. Nama kitab ini Al-Muharrar. Kitab ni mudah. At-Tafsirul Muharrar. At-Tafsirul Muharrar lil Quranil Karim. Tafsir Muharrar lil Quranil Karim ni kitab besar. Ada 44 jilid. Kita juzuk ada 30, kitab ni ada 44 jilid. Cuma alhamdulillah bagi para pelajar yang boleh bahasa Arab, ada sedikit kemudahan. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita sebab kitab ni lengkap. 44 jilid, ada PDF. Harga PDF dia mahal. Satu jilid harga dia 3 rial 75 sen Arab Saudi. Mampu milik 3 rial 75 sen. Pakat beli hak Arab kita baca biar nampak, orang kata orang biar berasak sekali hak Arab ni tak. Dia tak faham apa ayat Quran lah dalam tu. Mana boleh tak faham. Maka saya sure sangatlah kepada para jemaah supaya dapat kitab. Dapat memiliki kitab ni, pergi carilah di mana. Yang jawinya macam kita tunjuk tadi, yang ruminya cari yang asal punya, rumi. Jawi, macam ambil rumi tengok. Supaya orang boleh tengok dalam almari gerak tu. Jadi kitab ni sebahagian daripada perpustakaan ada, dan banyak sudah habis dia punya cetakan sebab ni cetakan baru dah. Jadi kita anak nak baca hak lama. Kenapa tak nak guna baru? Sebab hak lama ni seni lengguk bahasa dia, bahasa orang lama, sesuai dengan gaya dia. Apalah kiranya. Sehinggianya kita katakan comel tu. Hak baru ni tak ada main lengguk-lengguk ni, jadi kita tak menyalahkan. Cuma kita pilih nak hak lama, nak kata apa?
Bahasa Arab, orang Arab kata mal habibu illa lil habibil awwali. Tidak adalah comel tu, tak ada kau mari nak tunjuk ni. Cari tengok kan. Apa ni, mal habibu ila lil habibil awwali, yang comelnya hak ni hak budak pelajar-pelajar guna ni. Baiklah, boleh cari dalam Shopee ada, dalam kedai-kedai ada, yang masih ada lagi. Yang lama ni kecil dia macam ni. Orang panggil saiz dia kecil. Tapi tulis dia okey lah, boleh baca insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, nama tafsir kita Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Baik, jadi hari ni kita akan muqaddimah. Ada tengok dalam apa ni? Baik. Maknanya kuatlah budak-budak ni baca ni siapa yang dah tulis share. Kalau Quran baru pakai tak gerak tu tak baca tu dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, mari kita muqaddimahkan perbincangan kita ni sambil memberi peluang kepada para jemaah yang belum ada kitab, cari kitab. Insya-Allah. Kita nak pelajar kita ni bertalaqi. Mana bertalaqi maknanya dia terima ada kitab depan. Hak catat-catatlah. Kalau kitab masjid jangan tulis. Kitab masjid orang tak tulis, hak kitab orang tak. Kalau nak tulis kitab kita sendiri. Atau beli buku nota, tulis. Dia panggil dhabit. Orang ngaji pondok dia panggil dhabit, makna menulis, mencatat. Kita kata itu alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada Muqaddimah Al-Muharrar dan kita pergi tengok juga sepatah kata daripada Pimpinan Ar-Rahman. Muqaddimatut tafsir, at-tafsiril muharrar lil Quranil Karim. Permulaan perbincangan kita. Permulaannya, amma ba'du fa inna kitab Allah, maka bahawa sesungguhnya, itu bahasa lama terjemahan dia tu. Maka bahawa sesungguhnya Al-Quranul Karim huwal haqqul mubin, iaitulah yang benar, yang sangat jelas. Anzalahu ala abdihi wa rasulihil amin, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini kepada hambanya dan rasulnya yang sangat amanah. Liyakuna hidayatan lil nasi wal jinni ajma'in, Quran ini supaya menjadi petunjuk pada manusia dan jin seluruhnya. Manusia boleh dapat hidayah, jin pun dapat hidayah. Sebab di atas dunia ni ada 3 makhluk. Manusia, kumpulan kita lah, jin dan malaikat. Malaikat dia tak ada masalah sebab dia tak berdosa, dia tak ada dosa, dia tak derhaka kepada Allah Taala. Yang bertembung manusia dengan jin. Maka 2 makhluk ini diberi tugasan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia panggil taklif. Apa makna taklif? Taklif ni satu tanggungjawab besar yang kita kena dipersoalkan, akan diberi tanggungjawab dan dipersoalkan. Kalau kita jalan tugas, mana kita boleh pahala, layak ke syurga. Kalau kita tak jalan tugas, kita berdosa dan duduk di bawah tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla bagi orang yang beriman. Maka fungsi Al-Quran, wa yukhrijuhum min zulumatil batil, Al-Quran ini mengeluarkan manusia daripada kegelapan batil dan syak ila nuril haqqi wal yaqin, kepada cahaya kebenaran dan yakin. Faman istamsaka bihi faqad tasama bil hablil qawim, siapa dia berpegang dengan Al-Quran, maka sungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kukuh. Wa hudiya ila siratal mustaqim, dan mereka akan diberi petunjuk ke jalan yang benar, yang lurus, yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla.
Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Qad ja'akum, telah datang tanda ni surah Al-Maidah ayat 15 dengan ayat 16. Surah Al-Maidah 15-16, sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah Ta'ala nur, cahaya dan kitab yang sangat jelas, sangat nyata. Allah Ta'ala beri petunjuk melalui Al-Quran ini bagi mereka yang mengikut keredaan Allah Ta'ala, iaitulah jalan sejahtera, dan Allah keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan memimpin mereka ke jalan yang benar lagi lurus. Baik para jemaah sekalian, maka Al-Quran yang kita baca ni tanda. Yang pertama, Kitabullah huwa afdalul kutubis samawiyah. Al-Quran adalah merupakan kitab yang terbaik, yang paling afdal, yang diturunkan dari langit. Bukan mana Taurat itu tidak baik, tapi Al-Quran terbaik. Dia kata terbaik daripada yang baik. Wa a'zamu wahyin, wahyu yang terbesar, unzila 'alal bashariyati, yang Allah Ta'ala turunkan ke atas manusia. Qala Allah azza wa jalla li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala firman kepada Nabi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, dengan benar. Quran ini, fungsi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya. Dan muhaimin, muhaini maknanya mengawal, mengawal selia kitab dulu. Orang kata ni kitab Taurat daripada Allah, baca, bercanggah dengan Quran dari sudut tauhid, kita kata la, itu kitab muharraf, kitab yang telah diselewengkan oleh tangan-tangan penjenayah terhadap kitab Allah azza wa jalla. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, fahuwa ay Al-Quran aminun, menjadi pemegang amanah, wa syahidun, saksi, wa hakimun, pemutus, ala kulli kitabin qablahu, ke atas kitab-kitab yang terdulu daripada dia. Ja'alallahu hadzal kitab al-azim, Allah Ta'ala jadikan kitab yang mulia ini, iaitu Al-Quranul Karim, yang merupakan kitab yang terakhir diturun ke bumi, yang paling lengkap, yang paling agung, yang paling kukuh. Jama'a fihi, Allah Ta'ala kumpulkan dalam Quran ini keindahan, kebaikan semua kitab-kitab dulu ada sini. Wazadahu, dan Allah Ta'ala tambah lagi dengan kesempurnaannya yang tidak ada dalam kitab dulu. Falihada, karena itulah Allah jadikan Quran ini saksi dan amin, pemegang amanah dan pemutus kepada semua maklumat yang ada dalam kitab dulu. Wa takaffalallahu bihifzihi binafsihil karimah, Allah Ta'ala jamin nak jaga Quran, Allah sendiri nak jaga Quran, dia tak serah kepada malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Allah kata aku turunkan Al-Quran, aku yang jaga Quran. Surah Al-Hijri ayat 9. Intaha daripada kata-kata Ibnu Kathir. Yang kedua, tulis poin yang kedua, wa inna sa'adata kulli syai', kebahagiaan seorang manusia, marhunatun bihadzal Quran, tergantung dengan Quran ini. Mempegangnya Quran, hudiya ila siratal mustaqim, kamu akan bahagia, diberi jalan petunjuk yang baik. Dengan syarat mana? Dengan syarat fahman lahu, kita kena faham Quran. Wa tablighan, kena sampaikan Quran ini.
wa amalan bihi, kita kena beramal dengan dia, wa tahkiman, jadikan dia ni sebagai kata pemutus. Bila kita tak tahu nak apa, tanya Quran. Quran kata halal, kita ambil. Haram, jangan ambil. Qala Allah Azza wa Jalla, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang teguh, jalan yang baik. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Allah Ta'ala beri khabar gembira kepada orang yang beriman, yang beramal dengan amal yang saleh, bahawa bagi mereka pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Itu sifat Al-Quran. Mana Quran ni, siapa nak bahagia, nak selamat, nak mencari penawar, pergi kepada Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 9 tadi. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah kata apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini, terkandung dalamnya syifa, penawar. Penawar yang menyembuhkan penyakit hati manusia, penyakit kafir, penyakit syirik, penyakit ragu-ragu. Baca Quran, kita akan jadi mantap pegangan kita, insya-Allah. Wa rahmatun, menjadi rahmat pada orang yang beriman, dan orang-orang yang zalim yang tak mau beriman, bertambah-tambahlah khasara, kerugian bagi mereka. Nak rugi, lawan Quran. Nak celaka, tinggalkan Quran. Nak bahagia, ambil Quran. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari nombor 3, wa qad ju'ilat tilawatuhu min afdalit ta'at. Allah Ta'ala jadikan baca Quran ni ketaatan yang paling baik. Mu nak bercakap dengan, nak dengar Allah bercakap denganmu, baca Quran. Semalam kita dah bincang tentang asmaul Quran, nama-nama Quran. Allah namakan Quran ahsanul hadis, cakapan yang paling baik, wa ahsanul qasas, cerita yang paling baik. Nak dengar cerita baca Quran, nak dengar cakapan yang paling baik baca Quran, nak dengar Allah berkata-kata dengan kita, baca Al-Quran. Jadi baca Quran adalah ketaatan yang paling afdal. Wa tadabburuhu, bertadabbur Al-Quran, mengkaji, memahami makna maksud Al-Quran, min ajalli wa a'lal qurbat, iaitulah amalan menghampirkan diri kepada Allah yang paling baik. Kalau tanya apa dia amal yang paling baik, baca Quran. Apa dia ke zikir yang paling baik, baca Quran. Jadi Quran dialah segala-galanya, sebab dia syifa, dia hudan, dan banyak lagi nama Al-Quran, ada lebih daripada 16 nama. Allahu Akbar. Jadi siapa nak bahagia di situ? Qala Allah Azza wa Jalla, tanda pelajar, dalam surah Fatir, dalam surah Fatir ayat 29 dengan ayat 30, Allah sebut, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang baca kitab Allah. Baca di sini seperti anda sebutlah, baca melalui berapa dimensi? 3 dimensi bacaan. Baca dengan lidah, baca dengan hati, tadabbur, perhati makna, faham maksud, dan baca dengan anggota, beramal. Wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka nafkah rezeki yang kami berikan secara sembunyi, secara terang-terangan. Sedekah ni Allah Ta'ala buka pintu. Nak sembunyi lagi baik,
nak terang-terang pun ada kalanya lebih baik. Tengok keadaan, tengok situasi, tengok jenis sedekah. Manakala sedekah bersifat peribadi, individu, tak payah buat replika lah. Setengah orang nak sedekah dia replika dia panggil. Hak gambar cek tu. Oh, 100,000. Wow. Habis tak khabar masuk. Dah. Kalau hak peribadi tak payah senyap-senyap. Bagi. Biar orang tak kenal apa kita. Malaikat je kenal kita. Baik. Ada kalanya perlu pada alat, perlu pada zahir. Macam kita nak menggalakkan orang derma, kita pun saya bagi 10,000 malam ni. Tokel-tokel lain bangun juga. Saya pun sama. Jadi kita menggalakkan orang. Ada kala perlu. Ada kala tidak perlu. Dan yang afdalnya sirran. Sembunyikan. Yarjuna tijalatan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tak akan rugi. Apa dia dapat? Tengok ayat 30, liwafiyahum ujurahum, Allah Taala akan sempurnakan balasan pahala. Mu tayang ke tak tayang, masuk Facebook ke, masuk khabar ke, masuk berita, Allah Taala akan balaskan pahala kalau kita ikhlas. Wa yazidahum min fadlihi, Allah Taala akan tambah lagi rezeki dari limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Innahu ghafurun syakur, Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha terima kasih kepada hamba Dia. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, innal ladina yatluna kitab Allah, orang yang baca kitab Allah maksudnya tabi'unahu fi awamirhi, orang yang mengikut arahan Allah Taala, fayamtasilunaha, buat hak suruh, dan ikut arahan Allah Taala dengan meninggalkan perkara yang dilarang, membenarkan semua cerita-cerita dalam Quran. Dia kata tak ada ni, apa cerita Qarun Firaun ni, tak ada. Cerita Musa dengan Khidir tak ada. Itu kafir nama dia lagi tu. Dan wala yuqaddimuna alaihi, tidak mendahulukan pandangan manusia orang lain ke atas Al-Quran. Quran kata tak boleh, kita kata ini ada syekh kata boleh. La, jangan duduk main syekh-syekh dengan Quran. Syekh boleh huraikan tafsir, ada. Kadang-kadang kita tak faham juga ayat bila bagi tafsir lain. Wa yatluna aidan, kita baca lafaz-lafaz Al-Quran dengan mengkaji maknanya dan mengikuti hidayahnya dan mengeluarkan mutiara-mutiara istinbat, fawaid daripada ayat-ayat yang kita baca. Ini yang penting. Maka Nabi SAW telah beri galakkan kepada kita satu analogi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nabi kata, masalul mu'min alladhina yaqra'ul Quran kamasalil utrujah, bandingan orang mukmin baca Quran seperti buah utrujah. Utrujah ni kena pergi Mekah tanya mana buah utrujah, mungkin di pasar buah ada. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib, bau sedap, makan pun sedap. Wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran, bandingan orang mukmin dia tak baca Quran tapi dia orang beriman, kamasalit tamrah, seperti buah kurma, tak ada bau, makannya manis. Sedap. Wa masalul munafiq, na'udzubillah, bandingnya orang munafik yang baca Quran, dia baca Quran nak tunjuk-tunjuk orang ya, dia bukan percaya pun. Mislur raihanah, macam bunga raihanah, bau sedap, rasa pahit. Baunya sedap, rasanya pahit. Bandingnya orang munafik tak baca Quran seperti Hanzalah, bau bedak, rasanya pahit. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Jadi kita naknya orang beriman, biarlah kita ni berbau dan rasa pun sedap. InsyaAllah mari kita baca Quran. Kalau tak baca Quran, rugi. Tulis kelebihan yang keempat, kelebihan Al-Quran. Yang keempat, wa inna ijalatal khatir fi hikamihi, kita menggunakan tenaga pikiran kita ini untuk mencari hikmat, rahsia, wa talammusi asrarihi, mencari rahsia-rahsia di sebalik ayat-ayat ni, apa dia ke maksud Allah Ta'ala. Yang kita sebut sekarang ni, kita nak carikan munasabatul ayat, kenapa ayat ni susun begini,
di antara surah dengan surah, kenapa antara sama-sama ayat. Ni ada satu kitab saya jumpa pula, awal surah dengan akhir surah apa munasabah. InsyaAllah kita akan tambahkan dalam CD yang kedua ni biiznillah azza wa jalla. Jadi siapa dia yang mengkorek, boleh kata korek, mengkaji, meneliti, menggunakan i'malul fikri, gunakan fikiran kita dengan mata hati kita, duduk cari hikmah-hikmah dan rahsia-rahsia Al-Quran. Babun yuftahu bima'rifati tafsirihi, inilah cara kita nak mengenali tafsir Quran. Wattama'unu, pintu untuk kita nak memahami tafsir Quran, dan pintu untuk kita mendapat kelebihan Al-Quranul Karim. Kita kata Allahumma ftah lana ya Rab, ya Allah bukakanlah pintu hati kami supaya kami baca Quran, kami teliti dan tadabbur Quran, kami mendapat faedah besar daripada Quran ini, sehinggalah kita bertemu dengan Allah, Allah redha kepada kita kerana kita telah baca kitabnya, kita berpegang dengan kitabnya, dengan wahyunya, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Qala Allah Azza wa Jalla, Suratus Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab mubarak yang diberkati, supaya kamu perhatikan ayat-ayatnya, supaya orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang beriman mengambil pengajaran dan iktibar, ingatan daripada ayat-ayat Al-Quran. Allahumma ja'alna minhum ya Rab, jadikan kami ini orang yang itu, orang yang tadabbur Quran, orang yang yatazakkar, yang sentiasa ingat kepada Al-Quranul Karim. Qala Zarkashi, dengan kata-kata ni, maka orang panggil bahasa budak ni, dia kata-kata sentap. Qala Syekh Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan, wa man lam yakun lahu ilmun, siapa dia tak ada ilmu, wa fahmun, tak ada faham, ilmu tentang Quran pun tak mengaji, kefahaman pun tak dapat, wa taqwa, tak ada takwa, tak takut pada Allah Ta'ala, wa tadabburun, tak ada tadabbur Quran, lam yudrak min lazzatil Qur'ani syai'an, dia tidak akan merasai kemanisan Al-Quran itu salah pasal. Yang kita jadi, orang kata yang kita jadi berona ni, berona, boleh kata berona ke? Berona ni maknanya tak ingat Al-Quran ni sebab kita tak belajar, tak mengaji, tafsir pun tak ikuti, ilmu tadabbur Quran pun tak masuk. Jadi bila kita tak masuk belaka, maka kita tak akan rasa kemanisan Al-Quran. Sebagaimana kata di para ulama, seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa manis. Dah kita tak kunyah, beli buah tamat, tambah sini, mahal ni, duk lai kotak tak buka pun 120 sekilo. Dah ori ajwah daripada Aliyatul Madinah, dengan cok sirih Arab Saudi lagi mengesahkan ajwah ni memang hak Madinah. Tapi kita makan tak. Jadi beli Quran mahal-mahal beratus-ratus, letak sini tapi tak baca. Jadi ke? La, tidak akan menjadi. Allahu Akbar. Jadi Zarkashi ni sentak kita. Jadi kata Syekh Ahmad Abdul Halim rahimahullah, wa minal ma'lum anna kulla kalamin, kita dapat faham bahawa setiap cakapan itu, orang cakap dengan kita ke, siapa bercakap dengan kita, mak kita ke, kita cakap dengan orang, tujuannya apa? Nak suruh orang faham. Betul tak? Tak ada orang kecek nak tak faham. Babai, mu kata apa? Kamu tak faham apa aku nak bercakap. Ni orang tak puk, dia panggil lagu ni. Orang tak betul jalan. Orang betul kita cakap nak suruh orang faham. Maka fal Quran, Quran ini kalamullah, kata-kata Allah sudah pasti. Aula, sudah pasti Al-Quran lah yang paling utama untuk kita faham, untuk kita teliti, sebab ia daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita nak tahu Allah nak kata apa pada kita. Baca saja tak faham, kena cari makna, kena cari kepahaman. Paling kurang pun kita ada tafsir Quran, terjemahan. Ini langkah pertama. Baca tuan-tuan.
Alhamdulillah kita di pondok ni setiap tahun bulan Ramadan kita akan baca tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni daripada awal sampai ke khatam pada hari 27. Baca ayat dengan terjemahan, ayat dengan terjemahan. Sekurang-kurangnya 1 bulan 1 tahun sekali lalu dalam telinga kita ni makna Al-Quran. Lepas tu kita mengajilah pula pagi-pagi ni biiznillah azza wa jalla. Allahu akbar. Fal adatu jadi kalau kita tak baca, macam mana kita nak faham kata-kata Allah azza wa jalla? Tak mungkin. Kata Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dia kata apa? Wabil jumlati, secara ringkasnya, fala syai' anfa' lil qalbi, tidak ada sesuatu penawar yang lebih bermanfaat untuk nak baiki hati kita, untuk nak sucikan hati kita, min qiraatil Quran bitadabburi wat tafakkur. Baca Quran dengan tadabbur, baca Quran dengan tafakkur, inilah cara yang paling bermanfaat untuk kita nak baiki hati kita. Hati kita bermasalah, hati kita tak comel, ngaji Quran. Allahu akbar. Ni kalau duk mengaji Quran tak faham, tak comel juga. Kena faham. Kata Imam Ibn Rajab, tanda sorai lagi. Wa min a'zami ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah azza wa jalla minan nawafil. Tulis kata-kata ni. Di antara amalan sunat yang paling dekat, yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, iaitulah kasratu tilawatil Quran. Kita kena banyak baca Quran, wa sama'hu, dan mendengar Quran, bitafakkurin wa tadabburin wa tafahumin, baca, tafakkur, tadabbur dan memahaminya. Ini 3 kena ada. Allahu akbar. Baik para jemaah sekalian, yang kelima, tulis faedah yang kelima. Ini saya ringkaskan supaya tidak panjang. Kalau tidak jadi panjang. Yang kelima, gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia bila nak memahami, menjiwai Al-Quran, dia akan ulang satu ayat, ulang. Kadang-kadang Nabi kita ulang pagi sampai ke malam, malam sampai ke subuh, satu ayat je dia ulang. Nah, tengok. Fa'an Abi Zarrin radhiyallahu anhu qala, Abu Zar kata apa? Shalla Rasulullah sallallahu lailatan, Nabi kita solat satu malam, biasa solat tahajud ni. Faqara'a bi ayatin hatta asbah, dia baca satu ayat je sampai ke pagi. Tanda ayat ni tuan-tuan, malam ni kita baca insya-Allah. Surah Al-Maidah, tulis surah Al-Maidah ayat 118. Surah Al-Maidah 118. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, ya Allah, kalau kamu azab hamba-Mu ni, mereka tu ibaduk, hamba-Mu kecil, tak ada kuasa apa-apa pun, buat nyaya ke dia. Wa in taghfir lahum, kalau engkau beri keampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah perkasa lagi bijaksana. Nabi duk ulang ayat ni, ulang juga sampai ke pagi. Nabi menangis. Dalam riwayat lain, bila Nabi baca ayat ini, Nabi sebut ummati, ya Allah, jagalah umat aku, jagalah umat aku. Fabaka, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang, jadi kita ringkas ya. Kita nak ambil tajuk kita. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa hadisun hasan, sanad dia hasan. Jadi kita kata alhamdulillah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud kata apa? Kana, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iza ta'allama 10 ayatin, bila dia hafal 10 ayat, dia tak hafal lain. Lam yujawizhunna, mereka tak akan melempasi 10 ayat ini, hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihinna, sehingga dia tahu makna dan dia beramal dengan dia. Allahu akbar. Jadi kita hari ni, kita nak habis cepat-cepat, kan? Tak faham tak apa, tak apa. Sebab itulah kitab tafsir Al-Muharrar ni bagian lah, setakat yang anda baca dah sekali lalu ni, simple, mudah,
boleh dipahami insya-Allah. Kalau kita lalui ini khatam, kita boleh faham Al-Quranul Karim. Bagi jemaah yang tak nak sabar, takut lambat lagi nak boleh khatam, alhamdulillah rakaman kita daripada surah Al-Fatihah yang lepas sampai ke surah An-Nas baru ni ada dalam rakaman. Saya kata jazakumullahu khairah kepada pihak admin yang telah menyusun merakam, mengedit dan menyusun tafsir kita ni. Alhamdulillah, untuk catatan sebahagian daripada tafsir sudah dicatat, ringkasannya sudah masuk dalam web www.abuanasmadani.com. Cari situ. InsyaAllah ada manfaat, insyaAllah. Baik, jadi itu yang kelima. Yang keenam, tulis nombor 6, la'allahu al-akhir. Hadza wa inna syarafal ilmi, mulianya suatu ilmu apabila dia berkait dengan kemuliaan yang dibincangkan. Mana kita nak jadi orang mulia, kita baca ilmu yang mulia. Ilmu itu mulia apa dia berkait dengan yang mulia. Maka Al-Quranul Karim ni, tafsir dia, tadabbur dia, semuanya mulia. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan kalamullah, berkait dengan kata-kata Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ilmu yang mulia, kita belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar dua ni. Kalau tuan-tuan belajar dua, Quran dengan sunnah, bermakna mulianya kita sebab dua tajuk ini besar, berkait dengan Allah, kalamullah. Yang kedua, kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul dengan mengikut sunnah, bukan cinta Rasul dengan hanya bergendang dalam masjid. Kita kata la. Qala ar-Raghib, tengok ni. Maka dengan ini sebelum kata Raghib lagi ni, dengan ini semulia-mulia ilmu dan setinggi-tinggi darjatnya, iaitulah ilmu at-tafsir, ilmu tafsir Quran. Fa mawdu'uhu, tajuk dia, topik dia nak memahami kalam Allah. Ini siapa nak faham kalam Allah, dia kena mengaji Quran. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradatul Quran, dia kata asyrafu sina'atin yata'atahal insan, sebaik-baik ilmu, kesenian, susunan yang dilakukan oleh seorang manusia, tafsirul Quran, iaitulah tafsir Quran. Sebab itulah kita rasa sangat bahagia apabila para jemaah dapat mengikuti ilmu tafsir Quran ini daripada awalnya sampai ke akhir, sebab kita melakukan kepada kitab yang sangat mulia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, marilah kita habiskan masa kita, curahkan tenaga kita, kerahkan pemikiran kita, lapangkan dada kita untuk apa? Untuk kita memahami makna Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan kita beramal dengan Quran. Kita kata ya Rabbal Alamin wa ya Rabbal Arsyil Azim, jadikan kami orang yang cinta Al-Quran, orang yang tadabbur Al-Quran, orang yang beramal dengan Quran. Kita tak nak seperti setengah orang ni bila bercakap agak tadabbur Quran, faham Quran, baca Quran, tapi kita tengok dari sudut akhlakul Quran, lost. Akhlak Al-Quran tak nampak. Jadi kita nak Quran itu bukan setakat dibaca yang tidak dipahami, tapi dibaca untuk dipahami. Ini muqaddimah ringkas daripada Tafsirul Muharrar. Kita tengok pula apa kata Syekh Al-Pimpinan Ar-Rahman dalam kitab kita ni. Kita tak ambil lah kata-kata Perdana Menteri, sebab Perdana Menteri itu berubah. Kita ambil kata-kata pena penulis Al-Quran. Tuan-tuan tahu dia tulis tahun berapa? Tafsir pimpinan ni kali pertama ditulis pada 2 Disember 1968. Ramai di kalangan sebahagian kita ni tak ada lagi atas dunia ni tafsir pimpinan sudah ditulis. Tengok mukaddimah dia tu, kita tahu nak kata kan tu cari nombor X. X tu mana nombor 10. Lo ni ke orang duduk main nombor X belakang ni, PMX ni nombor X tu. X. Tengok nombor X. Tengok 1968, 2 Disember, 12 Ramadan 1388. 68. Lo ni 2000 berapa?
23, jadi berapa puluh tahun dah? Mana ahli matematik? Berapa tahun? Matematik buka kakak tu sana, buka cek. Berapa tahun? 55 tahun. 55 tahun dah. Tafsir ni. Alhamdulillah. Jadi klasik dia pun comel lah. Tengok kata Mufti Tuan Guru Haji Muhammad Nur bin Ibrahim rahimahullahu taala. Alhamdulillah baru ni kita seminar di pondok kita ni dengan anjuran bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Kota Baru wilayah Timur. Kita buat seminar di sini mengenali tokoh Haji Muhammad Nur Ibrahim Mufti Kelantan mantan dan juga panel penyemak dan penulis kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kata Syekh Haji Muhammad Nur rahimahullah ta'ala dan dengan kawan dia Abdullah Basmih, dia kata apa? Tengok muka surat X sekali X. Dia buat saya kata. Dia kata sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kitab suci yang merupakan kemuncak perkembangan kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada umat manusia. Sebuah perlembagaan hidup yang telah pun memberi kejayaan besar kepada orang-orang Islam yang ulung, yang memahami dan mengamalkan ajarannya. Mengubahkan orang-orang Islam purbakala. Ni sedap ni. Lah jaga dengan bahasa purbakala ni tak? Dari satu umat yang mundur kepada suatu umat yang memegang obor tamadun alam berkurun-kurun lamanya sampai ke Sepanyol, sampai ke Cordoba. Islam telah memerintah di sana. Sebuah sumber hidayah untuk manusia mencari jalan mengenal Allah yang sebenar, mencari jalan yang lurus dalam semua jurusan hidup, dan mencari jalan kebahagiaan, perdamaian, kejernihan dan keagungan dunia dan akhirat. Kemunduran dan kelemahan umat muslimin pada zaman-zaman kebelakangan ini ialah rupa akibat kecuaian mereka dalam mengamalkan prinsip-prinsip hidup maju dan mulia yang dianjurkan oleh Al-Quran. Jadi Tuan Syekh kita tak menyalahkan orang, dia menyalah kita. Sebab kita jauh daripada Quran, kita dijajah oleh penjajah. Sekarang ni penjajah orang putih mata sabun tak ada, tapi minda kita dijajah oleh mereka. Allahu Akbar. Maka kecuaian yang disebabkan oleh kelemahan iman mereka terhadap maksud kandungan Al-Quran, bahkan umat muslimin pada zaman ini tidak memberi ketulusan hati dan penghormatan yang semesti dan sepatutnya kepada Al-Quran, maka mereka seolah-olah tidak lagi memandangnya sebagai sebuah perlembagaan hidup yang diturunkan oleh Rabbul Alamin yang wajib diamalkan. Jadi kita duk faham Al-Quran ni jadi kitab ritual, baca, buat majlis rasmi, sana sini. Nah, kalau ada orang mati upah orang baca Quran, tunggu kubur 3 hari nak suruh khatam Quran, bagi pinggan, bagi kain batik. Enggak. Ni mari zaman kita ini dia panggil pula waktu baca Quran serentak nak pukul 12 tengah hari belaka. Kita kata ini pun tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran tidak berwaktu, tak ada Quran, tapi menganjurkan majlis baca Quran itu bagus. Kita tak Nabi. Tapi maknanya kalau kita kata ini satu sunnah mesti dibuat pada tarikh sekian, waktu sekian, pun tidak ada had yang ditetapkan oleh syarak. Yang adanya baca Quran tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, baca pada pagi, petang, siang, malam, kita kena ada. Atau sudut acara sangatlah dengan Quran. Kita mengacarakan Quran untuk dipahami dan diamalkan. Tengok ni. Malah sebuah kitab yang hanya dibaca, Tuan Syekh tegur dah, dan didendang-dendang dengan lagu-lagu musabakah yang diada-adakan dengan suara yang lemak manis mata-mata untuk segera mendapat nama, dapat pingat, dapat anugerah dan harta benda dalam alam ini sahaja. Sekarang ni pula bahasa jenis dia panggil perhimpunan Al-Quran pada tarikh yang tertentu di masjid tu, masjid ni, lepas tu pakat duk tunjuk gambar hak mana lebih ramai, yang mana lebih apa ni, acara. Allahu Akbar. Jadi pembesar-pembesar turun, mari duk mengaji Quran. Bila-bila mengaji Quran pun jambu keluar juga setengah tu.
Allahu Akbar. Kita kata Quran mana aja berjambur mari ngaji Quran lagu ni dalam public. Di rumah kita tak apa. Di rumah lain. Jadi kita jangan jadi, tengok ni. Tuan Syekh kata, bahkan sebuah kitab yang hanya dibaca, didendang dengan lagu-lagu yang diada-adakan dan dengan suara yang lemak manis semata-mata untuk segera mendapat nama, pangkat dan harta benda dalam alam ini saja. Jika kita ingin dan sewajibnya ingin, makna mesti kena, mesti nak mengembalikan keadaan zaman gemilang kita yang lampau, maka perlulah kita kembali kepada Al-Quran, kembali memahami, mengkaji dan seterusnya mengamalkan isi-isi pengajarannya yang mulia dan tinggi tarafnya. Dan jalan yang wajar untuk mempelajari maksud kandungan Al-Quran ialah memahami akan makna ayat-ayatnya. Ini yang paling penting sekali. Dan di sinilah terletaknya kepentingan adanya terjemahan Al-Quran dengan gaya bahasa yang dapat dipahami oleh orang ramai kita Islam. Bagi menjayakan keinginan yang wajib ini, Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah mengilhamkan yang teramat mulia Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pada masa itu. Ini jasa dia. Kita tak boleh nafikan jasa orang. Kebaikan orang disebutlah. Dengan cita-cita dan harapan kuat supaya usaha penterjemahan Al-Quran dijalankan dengan seberapa cepat yang boleh. Dan dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, saya Haji Muhammad Nur Ibrahim rahimahullah telah ditugaskan yang teramat mulia Tengku menyelenggarakan usaha penterjemahan makna kitab suci ini, satu tugas yang amat besar dan mengatasi kemampuan yang ada pada diri saya. Tetapi setelah saya tidak terdaya lagi menolak tugas yang berat ini, bertawakallah saya kepada Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Fattahul Alim, serta mengucapkan junjung kasih kepada yang teramat mulia Tengku atas kepercayaan terhadap saya. Masa tu Haji Muhammad duduk Kuala Lumpur masa tu. Belum dia jadi mufti Kelantan lagi. Untuk menuju ke arah ini, sudahlah dilakukan usaha-usaha mengkaji berbagai-bagai pendapat. Batu tafsir pimpinan ni dia sebut banyak pandangan. Kemudian dia pilih yang terbaik. Dan pentafsiran dari ahli-ahli tafsir, dan dipilih mana-mana pendapat yang dipikirkan lebih sesuai dan mudah dipahami oleh orang ramai kita Islam dengan tidak terikat pada mana-mana aliran yang tertentu, supaya sesuai dengan kenyataan bahawa Al-Quran adalah sebuah lautan yang maha luas. Mana kalau terikat dengan tafsir ni saja, kita sempit. Kita pilih yang terbaik, yang sesuai untuk siapa? Untuk masyarakat kita. Semua kata-kata yang terdapat dalam bracket, dalam kurungan, merupakan kata-kata penghurai yang tidak terdapat dalam nas-nas asal Quran. Ini pimpinan ni dia bila diterjemah ayat, kalau perlu huraian dia letak kurungan, lepas tu dia sarah, tutup balik, baru balik mula ke ayat. Kenapa tak buat footnote, nota kaki, nombor 1 turun bawah, pening orang tua baca-baca turun bawah, naik atas, akhir kali naik atas pula tak jumpa stesen. Benar kita dah. Ana bagi ana lah kitab-kitab macam ni tak payah nota kaki lah. Ni setengah ni surah sudah baca ayat, letak nombor 1 bawah, surah Baqarah ayat, tulis lalu situ. Tukar, kadang-kadang tukar baris kita kata, Baqarah, orang kata cari Baqarah tak jumpa, tulis itu. Tak sedap main off cheek dia panggil. Bahasa orang moden-moden, off cheek lah, ibit macam-macam. Tak sedap beribit-ibit lah, tulis lalu ayat situ senang. Menyusah orang. Ni. Jadi dalam kurungan, dan mana-mana ayat yang memerlukan penjelasan maka diadakan keterangan di kaki surah. Tak apalah, kalau panjang letak nota kaki. Dan keterangan itu adalah dibuat dalam bentuk yang serengkah-rengkahnya sekadar yang boleh dipahami. Semoga cara yang diikuti dalam penterjemahan ini, terjemahan pengertian Al-Quran, dapat memudahkan orang ramai kita Islam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Sewalau bagaimanapun kami yang menjalankan pekerjaan ini tidak mengakui terjemahan ini suatu terjemahan yang cukup sempurna, kerana tidak ada seorang pun yang dapat menguasai i'jazul Quran. I'jazul Quran maknanya Quran ini bahasa dia melemahkan orang yang tak nak ikut. Atau dapat memberi terjemahan yang meliputi semua aspek kesenian peribahasa Al-Quran dan pengertian-pengertian yang di luar dan mendalam. Oleh sebab itu, sebarang penghargaan, sebarang teguran ikhlas terhadap usaha-usaha ini akan disambut dengan dada yang lapang, dan sebarang pembetulan terhadap mana-mana kesilapan yang tidak tertangguh diucapkan terima kasih.
uh, apa ni, dalam usaha melaksanakan tema ini, sukalah saya rakamkan penghargaan tinggi kepada Ustaz Abdullah Basmih. Abdullah Basmih ni orang Arab. Dia yang apa ni, memulai agak ni pelopor dia panggil, yang telah mengambil peranan yang begitu besar melahirkan terjemahan ini dalam gaya bahasa Melayu yang licin dan mudah dipaham. Dan saya tidak lupa merakam sanjungan saya kepada Ustaz Faisal bin Haji Osman yang telah mulakan terjemahan ini sebelum Ustaz Basmih. Jadi ini kata Haji Muhammad Nur, ditulis di Kota Baru, Kelantan pada 12 Ramadan 1388, 2 Disember 1968. Saya dengan Tasir Pimpinan Rahman ni waktu duduk belajar di Madinah dulu, Mujamak Malik Fahad, raja dengar tempat cetak Quran di Madinah. Dia nak cetak bahasa, nak cetak Quran ni. Suruh kita tulis takrir. Dr. Ahmad Najib dulu tulis laporan. Alhamdulillah, Quran ni tidak ada masalah apa-apa. Cuma bahasa dia sedikit lama. Jadi kita kata boleh tak kalau kita nak ubah sikit. Pada waktu itu bila kita hantar ke kedutaan kerajaan Malaysia mempertahankan, jangan ubah. Dan ana alhamdulillah balik bertemu dengan Tan Sri Sheikh Ismail, mantan Imam Besar Masjid Negara. Bila kita kata usaha macam ni boleh tak Tan Sri? Merah muka dia. Suruh dia orang buat lain. Jangan dulu ubah-ubah apa yang dibuat oleh orang yang lama. Kita kata barakallahu fiik. Tiba-tiba mari zaman kita ini tahun 20 ni, 20 lebih ni, ada pula orang ubah tafsir pimpinan ni, dia buat keluar versi baru. Sebab itulah bila saya sebut saya nak tafsir pimpinan yang ori, maksudnya yang ditulis asal oleh Syekh Abdullah Basmih. Ada pun yang baru ni kita serah pada orang lain. Jadi itulah dia panggil. Kalau kita, sebab tu kita kata kalau dia ada kekuatan panel-panel ni buat lain lah. Tak usah ambil Habas Basmih ni. Syekh Abdullah, Syekh Muhammad Nur dan Syekh Abdullah Basmih ni gitu kah lain. Jadi sebab itulah saya kata saya nak baca yang ori. Kalau saya sebut yang ori tu yang ni, bukan yang baru dicetak sekarang. Kita kata itu usaha-usaha. Dia kata alasannya Quran ni hak jaki, ikut jaki nak buat apa? Kita kata ini hak ilmiah Syekh Muhammad Nur dan Syekh Abdullah Basmih. Jadi kenapa pula kita nak ubah-ubah? Nak ubah buat lain. Tak usah ubah-ubah. Wallahu alam. Itu pandangan kita lah. Jadi tamatlah muqaddimah, penterjemah dianya. Kemudian dia ulang balik kata penutup penterjemahan. Jadi alhamdulillah, tuan Syekh kita ni tahun 68, kemudian dia tutup pula tahun 1972. Kata penutup penterjemah dan penyemaknya, mana sudah dah kitab 68 72, 4 tahun dia punya masa. Okey, main-main kan? Setelah sekian lama kami mencurahkan tenaga dan daya fikiran untuk menghasilkan terjemahan pengertian Al-Quran yang sesuai dengan peredaran zaman, kami bersyukur kepada Allah Ta'ala yang amat melimpah nikmat dan rahmatnya, kerana jilid yang ketiga dan terakhir dari Pimpinan Rahman telah dikeluarkan pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 1392. Maknanya bermula Ramadan tahun apa ni 388, Oktober apa ni Disember 68, sudah dia pada 19 Oktober 72. Jadi lama masa 4 tahun dia orang menulis. Kita kata jazakumullahu khaira para panel semua, dan Allah Taala lah bagi ganjaran kepada mereka semuanya berada dalam kubur. Semoga mereka dapat menerima hasil ilmu yang berkat yang ditinggalkan ini. Jazakumullahu khairan. Adapun tafsir Al-Muharrar, tuan-tuan jangan takut. Tafsir ini ditulis oleh panel yang orang baru-baru yang muda-muda, diketuai oleh Dr. Khalid As-Sabt di Arab Saudi. Jadi ana sebagai pembaca, saya tahulah. Kita kata kita tahu lengguk bahasa yang mana sesuai untuk saya kemukakan kepada masyarakat di Malaysia ini. Jadi kita akan pilih. Muharrar itu mana yang dipilih. Abu Anah sekali lagi memilih mana yang sesuai untuk masyarakat Malaysia. Jadi ada semua kata, oh dia kata ni tafsir Arab ni tak sesuai. Kita kata tak ada. Kita pandailah mengolah bagaimana kita nak ambil yang sesuai untuk kita dengan iklim Malaysia, dengan suasana masyarakat di sini. Kita kata kita pilih yang sesuai dengan kita. Alhamdulillah. Jadi pasal itulah dalam hidup kita ni banyak ni. Kadang-kadang fawaid dia, faedah dia sampai 20, 25. Saya ambil 5 je. Sebab kita pilih, kita catukan supaya tidak panjang. Balarah yang paling panjang kita tak ambil.
Kita tahu masyarakat kita ni yang pendengar orang awam kalau cakap balarah, saya pun tak faham, dia pun tak faham juga. Nyanyi. Jadi kita ambil yang kita faham. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, kami telah mulakan muqaddimah tafsirul Quran pada pagi yang mulia ini. Ya Allah, bantulah kami untuk memahami makna kalam-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mentadabbur kalam-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk mendapat kepahaman yang baik untuk disampaikan kepada masyarakat, dan bantulah murid-murid kami di alam nyata, di alam maya, supaya dapat memahami kitab-Mu ya Allah, dan berpegang dengan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Rezekilah kami dapat lagi mengkhatamkan Al-Quran pada kali yang kedua setelah bermulanya pada saat ini, dan kali-kali yang seterusnya, yang kita tidak akan kenyang, tidak akan berakhir kecuali setelah hayat berkeluar, nyawa keluar daripada badan. Ketika itu jadilah Al-Quran sebagai peneman kami dalam kubur, Al-Quran pemandu kami di akhirat, Al-Quran yang membawa kami ke dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah besok kita akan sambung permulaan surah, iaitulah dengan kita baca tafsir surah tafsir a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan juga bismillahirrahmanirrahim. Mana kita mula daripada awal sungguh. A'udzubillah lagi. Lepas tu bismillah. Lepas tu baru masuk al-Fatihah, insya-Allah. Assalamualaikum.